Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini kumpulan kami akan menjelaskan secara ringkas tentang kitab yang dipilih, iaitu kitab Al-Mukhtasar Al-Mufid fi Syarh Jawharah At-Tauhid. Saya Nur Aisyah Amira binti Darabi, nombor matrik 067494. Nama saya Nur Afikah binti Alias, nombor matrik 0667-482. Nama saya Syafiqah Nazirah binti Muhammad Aziz, nombor matrik 067497. Nama saya Nur Sakinah binti Zulkifli, nombor matrik 065545. Nama saya Nur Amanina binti Muhammad Suhaimi alias Hasbullah, nombor matrik 067473. Di dalam kitab ini, Syekh Dr. Nuh telah mensyarahkan matan Jawharah At-Tauhid karya Syekh Ibrahim Al-Laqani. Ia merupakan susunan puisi sebanyak 114 rangkap yang menjelaskan berkenaan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana terdiri daripada dua kelompok, iaitu Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Matan Jawharah At-Tauhid merupakan matan dalam bidang akidah yang menjadi rujukan utama para penuntut ilmu Islam di kebanyakan negara Islam yang berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tujuan Syekh Dr. Nuh menulis kitab ini adalah untuk menerangkan masalah-masalah yang sukar yang terdapat di dalam matan tersebut. Selain itu, beliau juga mensyarahkan matan tersebut dengan penyampaian karya serta penulisan moden yang mudah untuk difahami, kerana sebahagian daripada pelajar sudah menjadi asing dengan gaya bentuk penulisan kitab terdahulu. Jumlah keseluruhan halaman kitab ini ialah 224 halaman. Seterusnya, pada data penulis saya serahkan kepada Afikah. Seterusnya, saya akan menerangkan serba sedikit mengenai penulis kitab ini, iaitu Syekh Dr. Nuh Ali Salman Al-Qudha. Syekh Dr. Nuh Ali Salman Al-Qudha dilahirkan pada tahun 1939 Masihi di Ain Jannah, Muhafazah Ajlun di Jordan. Syekh Nuh merupakan anak kepada Syekh Ali Al-Qudha yang merupakan faqih dalam mazhab Syafi'i. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan menerangkan mengenai pengajian Syekh Dr. Nuh secara ringkas dan padat. Beliau telah bersekolah rendah di Jordan, kemudian bermusafir ke Damsyik pada tahun 1954. Beliau telah menuntut ilmu di Ma'had Ulum Syari'iyah selama 7 tahun. Seterusnya, pada tahun 1961 hingga 1965, Syekh Dr. Nuh melanjutkan pelajarannya dalam kuliah syariah di Universiti Damsyik. Kemudian, beliau dilantik menjadi mufti tentera Jordan pada tahun 1972. 5 tahun kemudian, beliau ke Kahirah, Mesir untuk menyambung pengajian di peringkat master di Universiti Al-Azhar dalam bidang fiqh perbandingan. 2 tahun selepas itu, dengan izin Allah, beliau berjaya memperolehi ijazah masternya. Kemudian pada tahun 1986 pula, beliau telah memperolehi ijazah kedoktoran dari Universiti Islam Muhammad Suq di Riyadh dengan tajuk Ibrah Azimah min Huquq al-Ibad, iaitu lepaskan tanggungjawab dari hak manusia. Syekh Nuh telah mengeluarkan ribuan fatwa berkaitan agama dan urusan manusia sepanjang tugasnya sebagai mufti. Seterusnya, beliau dilantik menjadi Qadhi Al-Qudha, iaitu Ketua Hakim Negara pada tahun 1992. Tetapi beliau hanya berkhidmat selama setahun sahaja dan melepaskan jawatannya. Kemudian, Syekh Dr. Nuh menjadi duta Jordan ke Iran selama 5 tahun, iaitu pada tahun 1996 hingga tahun 2001. 3 tahun kemudian, beliau bertugas dalam bidang pengfatwaan di United Arab Emirates dan juga penasihat Menteri Keadilan, Wakaf dan Hal Ehwal Islam selama 3 tahun, iaitu pada tahun 2004 hingga 2007. Pada tahun 2007 itu juga, beliau dilantik menjadi Mufti Jordan dan bersara pada bulan Februari 2010. Syekh Dr. Nuh telah banyak menghasilkan karya yang sangat berguna kepada umat Islam sepanjang hidupnya. Antaranya ialah Muhadarah fi As-Safaqah Al-Islamiyah, Al-Mukhtasar Al-Mufid fi Syarh Jawharah At-Tauhid, iaitu kitab ini sendiri,
dan kitab Syarhu Al-Minhaj fi Fiqh Asy-Syafi'i, iaitu dalam bahagian ibadah. Sekian sahaja daripada saya mengenai birata penulis. Kita teruskan lagi dengan topik yang seterusnya, iaitu sifat wajib bagi Allah, sifat nafsiyah, yang akan diterangkan oleh saudari Sakinah. Seterusnya saya akan bersambung tentang sifat yang wajib bagi Allah, iaitu sifat nafsiyah. Satu sifat sahaja wujud zati, iaitu adanya Allah Ta'ala itu wajib bagi zat Allah dari segi akal kewujudannya, bukan kerana sesuatu atau sebab tertentu. Yang pertama, erti wajib ada. Tidak mungkin tergambar pada akal ketiadaan Allah Ta'ala. Ia satu sifat yang khusus bagi Allah. Kita boleh gambarkan adanya alam ini tanpa manusia, bukit dan langit. Namun tidak tergambar di fikiran kita adanya alam ini tanpa adanya Allah Ta'ala. Alam ini lemah, jadi dia tidak boleh menjadikan dirinya sendiri. Yang kedua, adanya Allah tidak bersandar kepada sebab. Apabila kita melihat seorang manusia, kita kata dia ada sebab. Sebab kedua-dua ibu bapanya. Ibu bapanya ini merujuk kepada kewujudan, kepada sebab lain pula. Dan begitulah seterusnya. Pada akhirnya kita akan berkata sebab adanya semua benda ni berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang menjadikan asal makhluk, kemudian dia menjadikan makhluk dalam beberapa peringkat. Sementara kewujudan Allah Taala tidak bersebab. Seterusnya sifat salbiyah, iaitu yang pertama, qidam, itu sedia. Artinya adanya Allah Taala itu tidak didahului oleh tiada. Adanya Allah Ta'ala, maka dia tidak didahului oleh tiada kerana dia bukan benda baharu. Ini disebabkan sekiranya sebelum adanya Allah itu tiada, nescaya perlu kepada pencipta. Pencipta itu pula perlu kepada pencipta yang lain seterusnya hingga tiada kesudahan. Yang kedua, baqa, artinya kekal. Artinya adanya Allah tidak didatangi oleh ketiadaan. Yang dimaksudkan kekal terhadap Allah ialah adanya Allah itu mustahil didatangi oleh tiada. Okey, contoh kalau anda berkata ahli syurga kekal di dalam syurga sehingga selama-lamanya, itu tiada kesudahan. Yes, ia benar. Namun kekalnya mereka di dalam syurga bukan kerana secara sendiri, tetapi sebab kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, mukhalafatuhu lil hawadis, iaitu menyalahi yang baharu. Antara benda baharu ada yang disifatkan sebagai tubuh-tubuh yang tersusun daripada struktur-struktur tertentu, sel-sel khusus, mempunyai panjang, berat dan warna. Setiap benda baharu ini dibataskan dengan masa dan tempat. Semua sifat-sifat ini mustahil ke atas Allah Ta'ala kerana segala zat dan sifat ini baharu dan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, qiyamuhu bin nafsi, iaitu berdiri dengan sendiri. Artinya Allah Ta'ala tidak berhajat kepada yang lain daripadanya, sama ada tempat, zat lain yang mencipta Allah, atau ulama membahagikan perkara yang dicapai oleh panca indera kepada dua bahagian, zat-zat sifat Allah. Apabila kita mengatakan buku ini berwarna hijau dan bentuknya lebar, kitab itu dikatakan zat atau tubuh dan mempunyai sifat tertentu terdiri pada warna, lebar, saiz, di mana letaknya tempat itu, bila dan lain-lain. Kita tidak dapat nak menggambarkan sifat-sifat tersebut kecuali adanya sesuatu zat atau tubuh yang ditumpangi oleh sifat-sifat tadi. Yang kelima, wahdaniyah, iaitu esa. Islam dikenali sebagai agama tauhid. Ia agama yang Nabi sebelum ini, namun agama-agama terdahulu telah diselewengkan dan Allah telah memelihara Islam daripada diselewengkan. Allah Ta'ala seperti firman-Nya, Qul huwallahu ahad. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad bahawa Allah itu Esa. Surah Al-Ikhlas ayat yang pertama. Dalil-dalil wahdah atau keesaan perkara di atas terlalu banyak.
Antaranya, yang pertama, mereka yang didakwa mempunyai sifat ketuhanan sebenarnya tidak mempunyai sifat ketuhanan. Ia sebenarnya makhluk yang asalnya tiada. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 33, maka tidak benarlah dakwaan adanya sekutu dan Tuhan sebanding dengan Allah Ta'ala serta sabit dan benarlah hakikat tauhid. Yang kedua, kiranya di alam ini ada dua Tuhan, sudah tentu akan berlaku perselisihan dalam sesuatu perkara. Salah satu Tuhan ingin menggerakkan seseorang sedangkan satu Tuhan lagi ingin mendiamkannya. Ketika itu mustahil kehendak kedua-dua Tuhan itu terlaksana serentak kerana sesuatu tidak mungkin bergerak dan diam dalam waktu yang sama. Mustahil juga tidak terlaksana kerana kehendak Tuhan tidak mesti terlaksana. Justru kehendak salah satu Tuhan mesti terlaksana dan Tuhan yang sebenar ialah Allah Azza wa Jalla. Setakat itu sahaja daripada saya. Seterusnya akan disambung oleh Syafiqah tentang sifat ma'ani. Okey, seterusnya kita sambung pembahasan kita iaitu sifat ma'ani. Okey, sifat-sifat ma'ani ni ialah sifat-sifat yang mempunyai pengertian yang zat Allah SWT ni bersifat dengannya. Sifat-sifat yang menunjukkan bersifatnya Allah dengan kehendak sifat tersebut. Pertamanya ialah sifat berkuasa iaitu kudrah. Pengertian kudrah ni ialah sifat azali yang ada pada zat Allah SWT yang berperanan untuk mengadakan atau meniadakan sesuatu. Dalil wahyu iaitu firman-Nya. Okey, yang bermaksud dan Allah berkuasa ke atas setiap sesuatu. Surah Al-Baqarah ayat 284. Dapat kita lihat kat sini pelbagai jenis ciptaan makhluk yang mengagumkan dapat dilihat merupakan bukti sifat kekuasaan Allah SWT. Semuanya yang dijadikan oleh Allah SWT ni mengikut kehendaknya, sedangkan perkara-perkara tadi sebelumnya tidak ada. Yang keduanya ialah sifat iradah iaitu sifat berkehendak. Al-iradah atau iradah Allah ni adalah satu sifat kodim tambahan ke atas zat, berdiri padanya fungsi untuk mengkhususkan. Ia ni mengkhususkan setiap mungkin dengan sebahagian sifat yang harus baginya. Okey, sifat berkehendak ialah sifat sebahagian daripada sifat Allah SWT. Sifat ni, dia ni berbeza daripada benda yang disifatkan. Ia kodim yang bererti Allah SWT menghendaki sebelum adanya benda-benda kerana semua sifat Allah SWT ini ialah kodim. Okey, firman-Nya kat sini. Yang bermaksud dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Surah Al-Qasas ayat 68. Okey, yang ketiga ialah sifat ilmu iaitu sifat tahu. Ilmu Allah SWT ni ialah satu sifat azali berdiri pada zat Allah, bergantung dengan semua perkara wajib, harus dan mustahil secara meliputi, berdasarkan hakikatnya yang sebenar tanpa mendahului oleh tidak tahu. Ilmu Allah SWT ni ialah kodim, sedia kala tidak didahului oleh tidak tahu. Justru ilmu yang kita dapati melalui usaha atau ilmu baru dan ilmu Allah SWT ni sedia kala tanpa perlu diusahakan, sebagaimana firman Allah SWT iaitu kat sini. Okey, yang keempatnya ialah sifat hayah iaitu sifat hidup. Allah SWT ni telah menyifatkan dirinya sendiri dengan sifat hidup. Firman-Nya yang bermaksud Allah ni tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup lagi mengatur alam. Surah Al-Baqarah ayat 255. Okey, pengertian sifat hayah ni ialah sifat azali yang ada pada zat Allah yang menjadi sebab wujudnya sifat Allah yang lain. Ulama ni mendefinisikan perbezaan sifat hidup makhluk dengan menerangkan kesan daripada hidup tersebut. Yang kelimanya ialah sifat kalam iaitu sifat berkata. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa kallamahu Musa takliman, yang bermaksud dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan secara langsung. Surah An-Nisa ayat 164. Yang keenamnya ialah sifat sama iaitu sifat pendengar. Allah SWT menyifatkan dirinya bahawa Dia maha mendengar. Antara firman-Nya dalam Al-Quran iaitu sifat yang ketujuh iaitu sifat basar iaitu sifat melihat. Allah SWT ni menceritakan tentang zatnya bahawa Dia maha melihat.
firman-Nya yang bermaksud dan Dia Maha melihat. Surah Asy-Syu'ara ayat 11. Ulama ni mendefinisikan sifat pelihat Allah SWT ni sebagai satu sifat azali, berdiri pada zat Allah SWT. Ia ni bergantung kepada benda yang dilihat atau semua yang ada. Lalu dengan sifatnya itu, dia mendapat kepastian dengan sebenar-benarnya. Itu saja daripada saya serahkan perbincangan yang seterusnya, iaitu sifat maknawiyah kepada Amanina. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang sifat yang terakhir, iaitu sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ditentukan daripada hasil penetapan sifat ma'ani. Sifat hidup bagi Allah SWT bermaksud Allah itu hidup. Sifat pendengar bererti Allah itu maha mendengar, sama juga seperti sifat wajib bagi Allah yang lain. Justru antara mengapa ia dinamakan sebagai sifat maknawiyah kerana hasil daripada sabitnya sifat-sifat ma'ani. Dalil sifat ma'ani dan maknawiyah sama seperti mana yang diperhatikan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis yang menerangkan tentang sifat-sifat maknawiyah, iaitu hidup, maha berkuasa, maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat. Itulah juga merupakan dalil yang digunakan bagi sifat ma'ani. Contoh ayat yang menerangkan tentang sifat al-kalam atau perkata yang merupakan sifat ma'ani, perkara itu juga digunakan untuk menjelaskan bahawa Allah SWT itu berkata, iaitu merupakan sifat maknawiyah. Ayat lain yang menerangkan tentang beberapa perbuatan Allah SWT yang menunjukkan adanya kehendak Allah SWT, ia juga merupakan dalil yang sama yang digunakan untuk menjelaskan bahawa Allah SWT itu berkehendak dan baginya sifat berkehendak. Penerangan ini sangat jelas dan terang. Namun begitu, golongan Mu'tazilah yang mengikut pandangan ahli falsafah berkata, jika sifat ma'ani ada 7, hidup, berkuasa, berkehendak dan seterusnya, dan jika ia berdiri pada zat Allah, bererti ia bukanlah zat. Apabila sifat-sifat tadi kodim, bererti yang kodim menjadi 8, iaitu zat Allah dan 7 sifat ma'ani. Berbilang yang kodim itu kufur dengan persetujuan seluruh orang Islam. Lalu yang betulnya ialah kita mengatakan Allah Ta'ala itu hidup dengan zatnya, bukan dengan sifat hidup. Maha mendengar dengan zatnya, bukan dengan sifat pendengar. Maha melihat dengan zatnya, bukan dengan sifat pelihat, dan seterusnya. Demikian kata golongan Mu'tazilah. Menurut pandangan ahli sunnah tentang penerangan yang dilontarkan oleh golongan Mu'tazilah, ahli sunnah menyatakan bahawa sifat zat bukannya zat, tetapi ia berdiri pada zat. Ia sentiasa berada pada zat, tidak bercerai tanggal. Ia berkekalan adanya, mustahil tiada dan hilang. Justru dengan mengatakan sifat itu bukannya zat dan bukannya selain zat, iaitu menyebabkan ia bercerai tanggal daripada zat. Ahli sunnah wal jamaah beriktikad dan mempercayai bahawa sifat-sifat ma'ani disebabkan adanya dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis mengenai sifat-sifat tersebut, seperti mana yang telah dijelaskan. Sementara golongan Mu'tazilah tetap berpegang teguh dengan pandangan mereka kerana mengikuti pendapat daripada ahli falsafah yang hanya bersandar kepada hujah akal fikiran manusia semata-mata. Seterusnya, daripada dalil-dalil Al-Quran dan hadis terbukti bahawa Allah SWT itu hidup, baginya sifat hidup, maha mengetahui, baginya sifat ilmu, maha berkuasa, baginya sifat berkuasa, maha berkehendak, baginya sifat berkehendak, maha mendengar, baginya sifat pendengar, maha melihat, baginya sifat pelihat, dan maha berkata-kata, baginya sifat berkata. Itu saja daripada saya. Bahagian perakhiran saya serahkan kepada Aisyah. Kesimpulannya, kitab ini adalah satu kitab yang mudah untuk dipelajari dan difahami kerana penulis telah mensyarahkan kitab masyhur Matan Jawharat At-Tauhid ini bersesuaian dengan zaman sekarang. Dengan itu, hal ini menjadi satu kelebihan kepada kita kerana kitab ini merupakan satu disiplin ilmu Islam yang telah diringkaskan kaedahnya agar mudah dihafal dan sentiasa segar dalam ingatan. Akhir kata, kitab ini amat sesuai untuk dijadikan salah satu panduan dan rujukan hidup setiap Muslim untuk mendalami ilmu akidah dengan yakin, mudah dan jelas. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.